أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kita dapat keberkatan marilah kita mulakan dengan umur kita Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tamin bil khair wa rabbi zidna 'ilman warzuqna fahma. Wa ba'd. Hormati Tuan Imam, Tuan Bidan, Musi, dan kuasa surau sedang jemaah muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah pada malam ini dapat kita menyambung pengajian kita dalam kitab Aqidah bin Najin fi ilmi usuluddin setelah kita berhenti sekejap pada bulan Ramadan yang lepas. InsyaAllah kita sambung tak silap sebut syarat 308 renggan yang mula-mula itu dan hikmah bilangan bahawa malam dan siang 24 jam sama. Jadi perbincangan kita surat 308 ialah berkenaan dengan maksud pengertian daripada kalimah syahadah. Apa maksud seseorang itu mengucapkan kalimah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah? Apa pengertiannya? Apa maksud yang tersirat daripada menyebut perkataan demikian, ya. Dan hikmah ini, ya. Surat 308 bilangan bahawasanya malam dan siang 24 saat, 24 jam. Maka tiap-tiap satu huruf mengkifarahkan, yakni menghapuskan ia akan dosa 1 saat, yakni 1 jam. Ya, 308. Ya. Tak ada ya? Mungkin ada salah nota. Ada tak 308 ni? Dan adalah hurufnya sekaliannya jaufiyah dan tiada pada hurufnya syafawiyah. Huruf kelompok apa ni? Jauh sini, ya. Kerana isyarat kepada bahawasanya sayup dia mendatang akan dia daripada khalis, yakni bersih rongga, iaitu hati, tiada daripada bibir, 2 bibir mulut juga, dan tiada padanya satu huruf yang bertitik, tetapi sekaliannya sunyi daripada titik, kerana isyarat kepada bahawasanya sayup dia bagi orang yang mengucap akan dia sunyi daripada ma siwallahi ta'ala, apa yang selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan telah berkata Al-Fakhrur Razi, saya baca dulu lah, ya, supaya tiba kita urang, ya. Hanya sahaja adalah ia 7 kalimah, kerana bahawasanya maksiat tiada ia, ada ia, melainkan daripada segala anggota 7, 2 telinga, 2 mata, lidah, 2 tangan dan perut, dan faraj dan 2 kaki, dan pintu neraka Jahannam 7. Maka tiap-tiap satu kalimah daripadanya mengkifarahkan ia akan maksiat satu anggota, dan menutup ia akan satu pintu daripada segala pintu neraka Jahannam bifadlillahi wa rahmatihi. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, perbincangan kita ini berkenaan dengan apa maksud daripada kalimah syahadah. Cuma ulasan saya daripada apa yang telah diulas oleh pengarang kita ini hanyalah satu perkara ijtihadiyah, perkara ijtihad, yang sebenarnya dalam pengajian akidah benda ni tidak penting, ya, kerana bila kita kaji benda-benda macam ni berkenaan dengan angka, sebab, kenapa, sekian-sekian, bimbang, benda ini, ya, kita melakukan satu perkara yang dianggap sebagai mereka-reka, mencipta-cipta benda yang tidak ada dalil. Kerana benda macam ni biasanya dia berkait dengan ajaran batiniyah. Dia ajaran batiniyah ni, bukan saya kata pengarang ni batiniyah, tak. Ini sebelum saya ulas makna dia. Ajaran batiniyah ni dia suka mengulas sesuatu itu di sebalik yang tersurat. Sebab kaedah falsafah batiniyah ni,
likulli tanzil ta'wil wa likulli ta'wil tafsir. Likulli zahir batin. Setiap yang zahir itu ada batin. Sebab tu golongan batiniyah ni kalau kita tengok, kalau kumpulan yang terkenal agama Bahai ataupun kumpulan Kun 19. Nah, di 11. Kenapa bismillah itu 19? Mula, oh surah Allah begini. Akhirnya dia kata ke 19 ni angka mukjizat. Diulah balik, kenapa dalam Quran sebut malaikat yang menjaga neraka 19. Diulah gini. Akhirnya dia buat kalender dia 19 hari, dalam setahun ada 19 bulan. Nampak? Ini konsep macam tu. Sebab tu saya katakan di awal tadi, benda ni tidaklah satu-satu mesti salah. Cuma bukan dalam perkara konteks kerangka yang sepatutnya kita belajar. Tapi sebab pengarang dah sebut, ya, pengarang ni mungkin dia nak bagi seronok-seronok agaknya, nak bagi kita faham. Dah, baik, dia kata begini. Kalimah ni la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bila dikira lam, alif, ha, alif, hamzah, lam, ha, mim, ha, mim, dal, kira sampai Rasulullah, jumlahnya ada 24. Dia kira jumlahnya ada 24. Sekarang dia tanya pada kita, kenapa 24? Ini kalau cari dalam kitab mana-mana, dalam Quran ke dalam hadis, memang tak jumpa. Sebab saya kata benda ni bukan dalam aspek pendekatan akidah yang sebenar. Cuma mungkin pengarang nak, kalau kita kata macam mana, nak kata anekdot aku, nota kaki. Orang Melayu kan suka benda-benda rahsia ni. Nah, dia kata hikmahnya 24 huruf. Mungkin, dia kata mungkin hikmahnya kerana menggambarkan 24 jam. Jadi dengan kita menyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 24 huruf, seolah-olah setiap huruf itu akan menghapuskan dosa yang kita lakukan pada setiap jam. La, mana 2 jam terhapus. Itu dia kata hikmah dia. Tanya dalil, tak ada dalil. Hadis tak ada, Quran jauh sekali. Ini hikmah dia. Ya. Kemudian dia, sebab kerana berkaitan dengan angka ni, sedang maaf sekalian, benda ni tafsir. Itu dalam agama, benda macam ni kalau boleh kita tak payah belajar pun. Ada, macam saya tanya pada tuan, kenapa kita puasa 30 hari? Kemudian selepas tu Nabi kata puasa 6. Man sama Ramadan, siapa puasa 9. Kemudian diikuti dengan 6. Seolah-olah dia puasa dahar, puasa setahun, puasa berterusan setahun. Jadi 30 campur 6 berapa? 36. Kenapa ya? Kenapa Nabi tak kata siapa puasa sebulan kemudian diikuti dengan puasa 3? Contohlah, nah, maka pahalanya macam puasa setahun. Kenapa Nabi kata 6? Bagi orang yang memahami dalil, cukup sekadar benda ni perintah syarak. Nabi kata 6, jangan cakap banyak lah. 6 lah. Hikmah kenapa? Itu kami lupa tanya Nabi, sahabat. Nak tanya Nabi lah, kenapa ya Rasulullah 6? Tapi dalam agama benda ni tidak disuruh. Agama tidak suruh, tidak membenarkan kepada kita bertanya kepada sesuatu yang tidak menghasilkan amal, yang tidak ada faedah. Ada. Cuma ulama-ulama kemudian dihurai balik. Kenapa ya 6? Kemungkinan dikatakan 6 tadi kerana 30 campur 6, 36. Setiap puasa itu dibalas oleh Allah sekurang-kurangnya 10. Jadi seolah-olahnya 360 hari. Betul tak? Dalam setahun kita ada 365 hari. Atau dalam bulan Hijrah tak sampai 365. Bulan Hijrah ni mungkin sekitar 350. Dia kurang 9 atau 10 hari. Bulan Hijrah ni mungkin 357 mungkin. Ya, maknanya kita puasa 360 hari kerana digandakan sekurang-kurangnya dengan 10 gandaan. Ada tak ni keterangan daripada hadis? Tak ada keterangan hadis. Cuma sekadar ulama mengulas. Macam juga seorang pernah guru saya ni. Dia pernah bincang berkenaan dengan sembahyang.
Dalam sehari kita, Allah Ta'ala fardukan kita sembahyang berapa rakaat? 17 rakaat. Agak kita boleh tanya lah Ustaz. Ustaz nak tanya lah Ustaz. Sebab apa 17 Ustaz? Tanya soalan pada Ustaz. Ada tak dalil Ustaz? 17 ni apa benda angka 17 ni? Apa karamah 17 ni? Kita jumpa pasti kita akan mendapat tidak ada jawapan. Tapi guru saya ini Syekh Dr. Abdul Razak Sa'di disebut, mungkin di antara hikmah 17 ni, ada kata hikmah bukan jawapan. Tak ada jawapan. Sebab benda ni dipanggil tauqifi, benda yang datang dalil, datang daripada Nabi. Nabi buat 17, jangan lebih wajibnya, dan jangan kurang. Tauqifi. Mungkin dia kata hikmah 17 tadi kerana 17 tadi melambangkan 17 jam kita berjaga dalam sehari. Maknanya 17 tolak 24 ada berapa? Ada lebih kurang 6 jam kita tidur. Jadi dia kata 17 itu menggambarkan seolah-olah mengkifaratkan 17 jam yang kita jaga. Itu jawapannya. Jadi kalau saya tanya balik soalan, tak Syekh nak tanya lagi soalan. Syekh kata kifarat. Kenapa pula kita semayang sunat yang muakkad rawatib 12? Mana Syekh nak jawab pula? 12 campur 7 jadi 20, 39 apa? 29. Nanti Syekh buatlah jawapan-jawapan yang lain. Maknanya senang cerita, tidak ada jawapan semua. Ini hanya sekadar hikmah yang para ulama beristihad. Sebab itu kadang-kadang kita dalam agama, dalam pendekatan akidah sebenarnya kita tak suka buat main angka ni. Angka-angka ni bukan perbahasan akidah. Ini hanya sekadar, kalau saya kata anggap macam nota kaki, anekdot. Tak faham pun tak apa. Benda ni tak penting tu dalam akidah. Ya? Macam orang Melayu kata, minta simpang malaikat 44. Saya tanya tuan-tuan, apa makna 44? Benda 44. Kenapa tak malaikat 44,000? Atau malaikat 666 macam tu. Ubahlah sikit, minta simpang malaikat 007. Contoh, kenapa mesti 44? Saya pada cuba nak mengkaji ni, baca, saya tak jumpa sumber. Kecuali satu. Mungkin kenapa orang Melayu kata malaikat 44? Siapa tahu? Kerana mungkin hikmah dia, perkataan malaikat disebut di dalam Al-Quran 44 kali. Kata malaikat buka dalam Al-Quran tadi. Perkataan malaikat disebut di dalam Al-Quran 44 kali. Jadi kemungkinan maksud orang Melayu tadi ni, minta simpang malaikat 44, mintalah agar disimpangkan malaikat. Saya tak kata benda itu betul. Cuma saya nak kaji kenapa Melayu sebut 44. Dalam budaya Arab tak ada. Saya cuba tanya tok guru saya orang Arab, dia tak tahu. Dia kata ni apa orang Melayu, dia kata. Mana ajaran orang Melayu. Di dalam Al-Quran perkataan malaikat memang disebut 44 kali. Mungkin orang dulu-dulu kata dan minta dijauhkan Allah Ta'ala agar para malaikat yang melindungi kami ini, ya, yang jumlahnya 44 disebut di dalam Al-Quran. 44 kali kami dilindungkan daripada bala bencana. Jadi kami benda ini bukan daripada agama lah, hanya sekadar budaya. Ya, sebab itu kita tidak boleh bermain sangat dengan angka dalam agama. Kerana kalau kita bermain dengan angka tidak berkesudahan. Saya tanya, kenapa kita tawaf 7 pusingan, sa'i 7 pusingan, kemudian main baling-baling batu tu? Ada mula-mula kita dekat jumrah sekian, kita baling pada hari sekian. Nanti jumrah yang lain kita akan baling semua. Nah, akhirnya nanti kita tidak ada jawapan yang sebenar, melainkan hanya sekadar ta'abbudan, patuh kepada perintah, kerana itulah perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Cuma mungkin pengarang ni nak rahi sifat masyarakat Melayu. Saya cuba cari dalam sumber dalam bahasa Arab, tak ada yang ulas benda macam ni. Angka 24, 7 tak ada. Dia nak rahi orang Melayu, kerana orang Melayu ni suka bertanya benda remeh. Dia tak tanya tajuk, dia tanya benda hikmah.
Benda yang kadang-kadang tidak berkaitan langsung dengan cara beramal. Misalnya kalau kita lihat perkataan 7 dalam Quran. Perkataan 7 dalam Quran ada kalanya membawa makna 7, ada kalanya tidak membawa makna 7. Ya, Allah Ta'ala sebut 7 petala langit. Allah disebut dalam hadis dalam Al-Quran juga berkenaan dengan Rasulullah SAW. Lau tastaghfir lahum 70 marratan fala yaghfirallahu lahum. Wahai Muhammad, jika kau mohon keampunan kepada Allah untuk orang kafir ini 70 kali sekalipun, Allah Ta'ala tidak akan ampunkan dosa mereka. Kemudian disebut perumpamaan orang yang membelanjakan hartanya jalan Allah Ta'ala, ya, kama salihabbah, seumpama 7 benih. Kama salihabbah, seumpama 1 biji benih yang menumbuhkan sab'a sanabil, 7 tangkai. Pada setiap tangkai itu ada 100 biji benih. Jadi semuanya jumlah 700. Kenapa sebut 700? Kenapa 1 beranak 7, tidak 1 beranak 5? Apa hikmah dia? Ini dijawab oleh para ulama. Kerana dalam bahasa Arab, perkataan 7 ni ada 2 makna. Satu dengan makna hakikat, satu lagi dengan makna infinity. Maknanya tiada penghujung. Berarti kalau kita lihat dalam Al-Quran, ya, yang menggambarkan berkenaan dengan keluasan ilmu Allah. Kalaulah ditakdirkan laut itu adalah dakwah dan pokok itu sebagai pen untuk menulis ilmu Allah, nescaya tidak akan habis ilmu Allah walaupun kamu datangkan dengan 7 lautan. Lalu Quran kata bisab'ati abhur, kamu bawa 7 lautan, habis dah ilmu Allah? Tak habis ilmu Allah. Habis kalau saya bawa 10 laut, habis tak? Habis tak? Tak habis. Jadi 7 di situ bukan bermakna jumlah, tetapi membawa satu perlambangan infinity. Ini makna contoh pengertian. Jadi sebenarnya saya tidak berapa suka ulas berkenaan dengan angka, sebab bila ulas berkenaan dengan angka tidak ada dalil. Jadi sekadar seronok-seronok, sekadar kita ulas, ya, apa yang telah disebut oleh para ulama, ya. Demikian juga kata pengarang berkait dengan huruf ni juga. Dia kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 7 kalimah. La ilaha illallah Muhammad Rasul Allah. Ada berapa? 7 kalimah. Ya. Ya. Baik. Ini pada pandangan saya lah. Nak buat benda ni kena buat kajian PhD lah kan aku. Okay, buat satu tajuk kajian unsur-unsur, ya, unsur-unsur ajaran yang mengelirukan yang terdapat dalam kitab-kitab Nusantara. Sebab kita kena akui juga ulama ni, kita kata, sebab tu kita kata ada guru manusia siapa saja termasuk saya terlebih-lebih lagi bukan masuk. Kita boleh jadi silap. Dah. Tapi kesilapan ni bukanlah sampai sesat jadi kafir atau kita kata rosak akidah, cuma salah fokus. Dah. Jadi mungkin benda ni kalau saya katakan tadi mungkin ada unsur-unsur batiniah di sini. Ada unsur-unsur terpengaruh dengan unsur-unsur batiniah. Kenapa dia terpengaruh unsur-unsur batiniah ni? Mungkin kerana kita berada dalam suasana masyarakat orang Melayu ni suka mentafsir. Orang Melayu suka tafsir. Kalau dulu, kalau tuan-tuan ingat tak, kita ni nak mancing ikan pun, dia punya apa benda tu, dia punya apa panggil divider pancing, buluh tu, apa panggil? Batang buluh tu, dia punya ulas tu, dia mesti kira ganjil. Betul tak? Saya tak ingat apa kira dia tu masa budak-budak lah. Kalau kita potong apa sial dengan tuah, sial tuah. Jadi kita potong tu mesti ganjil, kemudian mesti kena pada tuah. Ada dalil tak ni? Mana ada dalil. Tapi orang Melayu suka macam tu. Benda ni sekadar khurafat sajalah. Dah. Jadi kemungkinan bukan macam tu. Macam juga kita pernah baca dalam kitab-kitab orang apa ni, kitab-kitab lama kita dulu menulis ada unsur-unsur ajaran martabat 7. Kalau kita baca Sir Salikin, ya,
karangan ulama besar Syekh Abdul Samad Al-Balibani. Itu usah kita nafikanlah keilmuan dia. Macam juga saya berkatakan perkara ini bukan saya nak mempertikaikan keilmuan Syekh kita ni, ya Syekh Zainul Abidin Muhammad Al-Fatani. Jauh sekali-kali. Cuma saya sekadar nak menyebut perbahasan berkenaan dengan rahsia angka tidak penting dalam kita. Dia bukan perbahasan kita. Anda tak penting. Tak usah tanyalah. Ini bukan soalan dalam akidah. Jadi kemungkinan benda tu macam tu. Ya, mungkin perkara tu tidak perasan. Macam juga dalam kitab-kitab banyak cerita-cerita Israeliat. Cerita-cerita Israeliat ni cerita-cerita yang diambil dan diriwayatkan daripada ahli kitab. Jadi sesetengah cerita-cerita itu kalau kita lihat banyak dia punya perkara yang nampak macam karut marut. Kalau tuan-tuan masih ingat, tak ada lah sekarang. Kitab Qisasul Anbiya versi Melayu. Saya budak-budak ni saya baca habis. Cerita dia memang seronok lah. Kisah Nabi Musa, ular Nabi Musa tu sebesar bangunan nak lawan Fir'aun. Nabi Musa nak melawan ular tu sebesar bangunan. Tapi Nabi Musa dapat mengalahkannya dengan tongkat dia. Ini cerita dia tu kita rasa macam lebih kepada cerita dongeng. Cerita tu betul, berlawan tu betul. Nabi Musa berlawan dengan ular Fir'aun, betul. Itu fakta. Tapi dia cara pengolahan dia tu bercampur baur dengan hikayat-hikayat. Yang kalau kita lihat, kalau kita baca daripada sumber-sumber yang sebenar, seolah-olah tidak munasabah dengan perkara macam tu. Ini maknanya mungkin ada aspek-aspek macam tu. Sebab itu kitab-kitab yang mutakhir ni dia dah buang elemen-elemen Israeliat, sumber-sumber daripada ahli kitab yang tidak ada keterangan perkara macam tu. Jadi maknanya bila kita menyebut perkara ni bukan maknanya kita menafikan sumbangan para ulama. Cuma sekadar kita berhati-hati bahawa pengajian akidah bukan perbahasannya dengan benda ni. Sebab dia dah ada dalam kitab kita, mungkin apa yang dia kata itu betul. Sebab dia nak meraihkan jawapan orang ramai. Macam contoh orang ramai tanya kepada mereka, Tok Guru, kenapa pintu neraka ada 7? Ini dia sebut sini. Kenapa pintu neraka ada 7? Laha sab'atu abwab likulli babin juz'un maqsum. Tapi ini ada dalil. Neraka itu ada 7 pintu. Pada setiap pintu itu ada bahagian yang telah dibahagi-bahagikan. Jadi ulama menghurai 7 pintu. Ya, kerana berkaitan dengan 7 anggota panca indera yang Allah Ta'ala kurniakan pada manusia. Jadi maknanya 7 anggota tadi, ya, 2 mata, 2 telinga, 2 tangan, 2 kaki, kemudian faraj, kemudian perut, ya, apa tak ada lagi, lidah, semuanya ada 7, ya. Jadi maknanya jika sekiranya kita menjaga ke-7 anggota, maka tidaklah kita dapat masuk daripada satu daripada pintu neraka jahanam itu. Sebab tu dia kata di sini 7 kalimah itu menggambarkan 7 pintu. Dia kata di sini, ya, 7 kalimah bahawasanya segala anggota yang 7. 7 kalimah. Tadi 7 anggota. Pasal apa 7 anggota? Kerana 7 anggota ni ada 7 pintu. Jadi kemungkinan manusia ni akan ada yang akan masuk melalui pintu daripada panca indera masing-masing. Ya, di mana ni huraian dia. Kemudian dia kata juga, kenapa huruf-hurufnya tiada huruf syafawi? Syafawi ni huruf pada bibir. Fa, sin, ya. Kenapa semua huruf jauh dalam? Dia nak menggambarkan kepada kita, pada dia, ucapan kalimah syahadah itu bukan di sini sebenarnya, bukan sini. Walaupun kita mengucap la ilaha sini, tapi ucapan yang sebenar sini. Mana pun yang penting sekali daripada kalimah syahadah itu ialah hati yang membenarkan lidah. Mana kalau sekadar ucap saja hati tak benar, mana ucapan munafik. Itu dia punya falsafah dia mari pada situ. Mungkin juga. Ini mesti saya kata ni, ini ada dalil tak? Tak ada dalil. Carilah mana dalil, tak ada dalil. Cuma ijtihad para ulama. Kemudian satu lagi dia punya observation, dia pemerhatian dia pada kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
tidak ada satu huruf pun yang bertitik. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tak ada huruf fa, tak ada huruf tha, tidak ada huruf ta yang ada titik. Apa dia kata hikmah dia? Nak menggambarkan kepada kita sayugia mendatangi kalimah syahadat itu khalis. Ya, maknanya sunyi daripada titik kerana isyarat orang yang mengucap dengan dia sunyi daripada sesuatu yang selain daripada Allah. Itu falsafah dia. Ya, jadi ini huraian-huraian macam ni dia lebih bersifat kepada huraian-huraian di sebalik yang tersurat. Ya, sebab pengarang dah buat macam ni, ya. Cuma peringatan saya maknanya ini hanya sekadar bacaan, bukan berkaitan dengan perbahasan kita. Tak payah hajar apa anak kita. Anak kita kan dia tanya lebih-lebih pula. Dia tanya soalan kita buat ni kita boleh jawab. Dia kata ni pasal apa 7 apa? Kita kata 7 pintu neraka. Habis 8 tu apa? 8 pintu syurga. Sallallahu alaihi wasallam. Ini tak payahlah. Benda ni pun bukan benda persoalan akidah. Dia tak ada, dia hanya sekadar anekdot, nota-nota kaki untuk menambah pengetahuan. Tahu okey, tak tahu pun tak ada masalah. Adalah hikmah yang tertentu kenapa perkataan itu berlaku. Dan yang kedua, melengkapi atas sekalian makna aqaid atau tauhid. Yang demikian itu setengah daripada barang yang dituntut dengan dia akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jawami'ul kalim yang tiada terhingga segala maknanya. Dia kata besarnya makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ni aqaidut tauhid. Segala simpulan-simpulan akidah terkandung daripada kalimah ini. Betul lah. Kita bincang akidah apa saja, semua kembali kepada kalimah syahadat. Dan kalau kita lihat para ulama membahagikan akidah kepada beberapa bahagian. Bahagian yang pertama dibahagi dikenali dengan uluhiyat, perbahasan berkenaan dengan ketuhanan. Mana perbahasan ketuhanan? La ilaha illallah, uluhiyat. Akidah juga membahaskan berkenaan dengan nubuwat. Nubuwatnya apa dia? Kenabian. Mana kenabian daripada la ilaha illallah? Muhammadur Rasulullah. Akidah juga membahaskan tentang perkara yang berkaitan dengan sam'iyat. Sam'iyatnya apa dia? Perkara berkenaan yang kita dengar daripada perkara-perkara yang berkaitan hari akhirat dan sekalian perkara ghaib. Mana kalimah ini datang daripada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Mana? Pertama sekali Allah. Allah itu sendiri ghaib. Nampak? Allah itu sendiri ghaib. Allah bukan boleh bawa di makna. Nah, maknanya hanya sekadar kita dengar dalil yang mengatakan Allah sekian-sekian, percaya kita. Kalau tak nak percaya, boleh tak? Boleh. Sebab bukan ada bukti di makna. Nah, Allah kita dengar dalam dalil kata macam mana? Allah itu bercakap. Pernah dengar tak dia bercakap? Tak pernah dengar. Kenapa kita percaya? Kerana kita percaya perkara ini tergolong dalam sam'iyat, perkara yang kita dengar. Sama macam kita percaya hari akhirat. Dalam Quran cerita, dalam hadis macam-macam cerita. Kenapa kita percaya? Kerana perkara ini datang daripada dalil. Sebab itu perbahasan akidah, ya, uluhiyat, nubuwan, sam'iyat. Ya, ini perbahasan 3 yang besar. Tapi ada juga yang membahagikan pada bahagian yang ketiga, dibahagikan dengan rohaniyat. Perbahasan berkenaan dengan isu roh. Bila sebut rohaniyat ini biasanya merujuk kepada perbahasan malaikat, merujuk kepada perbahasan soal jin, terkandung dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kerana Rasulullah yang menghubungkan antara Allah dan Rasulnya, ada makhluk yang lain yang menjadi perantara, iaitulah apa yang dipanggil sebagai malaikat. Ini kata pengarang tadi. Mana daripada kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu terpancar padanya, ya, sekalian aqaidut tauhid yang sering kali saya ulang-ulang. Berapa banyak aqaidut tauhid yang terpancar daripada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Semuanya 20 campur 20 campur, ya, campur 4 campur 4
campur 1. Betul? 20 campur 20 campur 1 campur 4 campur 4 campur 1. Betul? Semuanya ada berapa? 50 kan? 50 dan 1. 20 yang wajib bagi Allah, 20 yang mustahil bagi Allah. 1 yang harus bagi Allah. 4 yang wajib bagi Rasul, 4 yang mustahil bagi Rasul, dan 1 yang mustahil bagi Rasul. Nah, jadi semuanya berapa? 50 perbahasan. Mana besarnya perbahasan dalam akidah. Mana datang? Datang daripada La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Berarti bila orang kata aqaidut tauhid, inilah perbahasan ini. Dan bermula ketiadaan memada lain daripada kalimah yang mulia pada masa Islam, iaitu qaul dhaif di sisi Maliki. Malikiyah ni makna merujuk kepada ulama mazhab Maliki. Dan dibangsakan dia bagi Ibnu Arafah daripada Maliki, dan mengiktimad ni maknanya bergantung kepadanya, ya, berpegang dengan dia, oleh Ramli, yakni Syekh Ramli. Sebut ni, dia sebut nama-nama ni nama ulama lah. Otomatik pada kita akidah. Dia tak timbul mana Ramli mana ni? Ramli burger ke? Oh, soal tu. Ini perbahasan akidah, ya. Dia jadi sebab kerana terkenalnya Syekh Ramli. Dalam mazhab Syafi'i terkenal Syekh Ramli, ya. Daripada Syafi'iyah, dan telah menjalani oleh Ibnu Hajar dan Hanafiyah, dan tinggal daripada Malikiyah memada dengan tiap-tiap sirah yang menunjuk atas masuk pada Islam, seperti amantu atau amana billah. Ini satu lagi perbahasan Malik yang penting juga. Dia kata, adakah boleh, ya, seseorang itu masuk Islam dengan menggunakan kalimah lain, ya, kalimah lain. Kita kata nak masuk Islam tadi, ya. Kalau kita kembali dari perbahasan yang awal, sebelum tu sekadar kita nak ulang balik. Nak masuk Islam, syarat sah masuk Islam mestilah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mesti ada kalimah asyhadu. Itu untuk orang masuk Islam. Untuk orang Islam yang dah Islam, cukup sekadar La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Cukup sekarang. Maknanya, kalau orang masuk Islam, dia kata main mengucap macam mana? La ilaha illallah, ikut saya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sah tak? Jumhur ulama kata tidak sah. Kalimah asyhadu itu tidak boleh diganti. Sama macam perbahasan ini. Menurut pendapat Imam Malik, kalimah syahadah mazhab Malikiyah, ya, mazhab Malikiyah. Tapi macam mana ni? Qaul dhaif, pendapat yang lemah. Bila kata pendapat lemah ni tak boleh pakai lah. Cuma kita sebut juga pasal apa tujuan sebut? Untuk tujuan belajar. Lepas tu dalam agama kita ni, pendapat yang betul kita belajar juga, pendapat yang dhaif pun kita belajar. Macam kita belajar bab fiqh, tak? Binatang-binatang yang halal dimakan, sebut satu-satu sifat-sifat sekian. Tak, binatang ni halal yang sebab, binatang ni haram sebab apa haram ini. Tapi biasanya di hujung nanti ada perbahasan qaul dhaif. Misalnya dalam Kifayatul Akhyar dia bincang bab makanan, contoh dah. Qaul dhaif dalam mazhab Syafi'i, gajah boleh dimakan. Qaul dhaif dalam mazhab Syafi'i, zirafah boleh dimakan. Qaul dhaif dalam mazhab Syafi'i, buaya boleh dimakan. Tapi boleh ke sembelih buaya? Qaul dhaif. Apa? Maknanya dalam agama kita ni, dalam konteks pembelajaran, tapi tak bolehlah saya mengajar kepada tuan-tuan, okey, binatang yang boleh makan ya tuan-tuan, buaya. Tak boleh macam itu. Kerana qaul dhaif ni bukan untuk kita ajar secara terbuka macam tu. Kita kena cerita benda yang boleh. Tapi di hujung itu sebagai penambah ilmu pengetahuan. Tapi kalau orang tu datang hujung-hujung kelas nasib lah. Awal dia tak dengar cerita saya. Saya kata begini haram, begini haram. Akhir dia dengar akhir. Ustaz kata buaya boleh makan Sesat lah dia. Itu bukan ustaz punya salah. Itu salah dia ngaji separuh.
Dia dengar saya kata buaya boleh dimakan, terus dia jawab. Saya kata buaya boleh dimakan, kau dhaif. Dia tak riwayat dhaif tu. Balik rumah terus makan buaya. Itu tak salah saya. Tapi maknanya dalam agama kena sebut kau dhaif. Biawak betul tu memang tak boleh makan. Biawak top tu boleh makan. Ini cerita saya kata qaul dhaif ya. Jadi qaul dhaif ni benda yang kita kena sebut juga. Tujuannya supaya kita dapat membezakan dalam beramal. Jadi dalam beramal baik dalam fiqh, kita kena tahu qaul dhaif ni supaya ilmu kita kemas. Jadi kita kemas. Jadi dengan lain perkataan fardu takdir. Sebab tu kadang-kadang senang kemas sekalian. Kalau orang tu dia faqih, maknanya dia banyak belajar, ilmu dia cukup, dia tidak mudah-mudah menyalahkan orang. Sebab dia tahu banyak. Nah, dia tahu banyak. Tapi kalau dia belajar ilmu sikit, mana salah orang? Ini dia kata ni sesat, bid'ah. Contoh semayang. Semayang, kita semayang. Kalau saya nak kata riwayat semayang ni pasal letak mana? Ni ada. Ni ada. Ni ada. Bawah pusat ada. Gini ada. Mana nak? Tapi kalau kita tak belajar, kita belajar ustaz ngajar ya, kita belajar ni semayang mazhab Syafi'i. Ni mesti begini ni. Tengok orang lain semayang bawah pusat, ni sesat ni. Nah, kita tak jumpa ada hadis yang menyebut Nabi riwayat letak bawah pusat. Nampak? Tapi maknanya saya kata tadi, pendapat betul dalam fiqh dia ada yang rajih. Tak, yang rajih maknanya yang lebih sah diterima. Ada jumhur, majoriti, ada dhaif dan seumpamanya. Jadi maknanya itu tujuannya. Jadi pendapat ini menyatakan, ada pendapat yang dhaif menyatakan boleh kalau seseorang itu dianggap masuk Islam dengan sekadar berkata amantu billah, aku beriman dengan Allah. Sah. Mana sah dah masuk Islam. Tapi majoriti para ulama menyatakan tak sah. Dia mesti asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jelas keterangan itu. Dan kata musannif minal Islam, itu bayan, yakni keterangan bagi barang yang di dalam hati. Dan muqtada menjadi, muqtada ni maknanya dituntut ya, menjadi oleh musannif akan Islam di dalam hati itu bahawasanya nama bagi tasdiq, maka jadi ia bersamaan dengan iman. Maka tiap-tiap daripada keduanya nama bagi tasdiq membenarkan, artinya iz'an, yakni tunduk bagi sekalian barang yang datang dengan dia oleh Nabi SAW daripada yang diketahui daripada agama dengan mudah. Baik, ini sekarang dia nak bahas kepada kita berkenaan dengan pengertian iman dengan Islam. Adakah Islam tu sama dengan iman? Iman tu sama atau tidak dengan Islam? Ya. Maka makna Islam pada lughah menyerah dan mengikut dan khudu', yakni tunduk dengan hati atau dengan lidah atau dengan anggota. Pada syarak qabul hati, yakni terima hati, dan iz'annya, tunduknya bagi barang yang datang dengan dia oleh Nabi SAW dan mengikut kepadanya. Bahasa dia sebenarnya mudah je ya. Tapi sebab pengarang ni dia gunakan bahasa terjemahan. Jadi mana bahasa dia ni yang lebih tepat sebenarnya. Maknanya dia nak jaga supaya kita tidak lari daripada ta'rif sebenarnya. Kadang-kadang kita buat bahasa-bahasa moden ni dia jadi ada masalah. Bahasa moden ni ya, kadang-kadang takut makna terkeluar daripada apa yang dimaksudkan, kerana benda ni sebenarnya hakikatnya adalah terjemahan daripada teks Arab. Dia terjemahnya. Jadi pengarang kata Islam ni di sudut lughah, di sudut bahasa, makna dia menyerah. Islam ni makna serah. Ya, maknanya sebab tu dalam agama Islam ni ada beberapa pengertian. Dan sebab tu kalau kita sebut dalam istilah orang ya, aslim, taslam. Macam istilah yang telah digunakan oleh tentera Islam bila jumpa orang kafir nak berperang ni, jumpa orang kafir, tentera Islam sebelum mula perang dah satu kalimah
yang tentera Islam aku ucapkan kepada orang kafir, aslim taslam. Serah diri kamu semua, tunduk kepada kekuasaan Islam, kamu selamat. Mana aslim di situ merujuk serah diri, bukan aslim dengan maksud masuk Islam. Sebab kita tak boleh paksa orang masuk Islam. Sebab tu tentera Islam bila nak perang musuh, sekarang dah bergaduh Islam dengan kafir. Jadi sebelum memulakan peperangan, dia berjumpa dulu. Biasanya jenderal dengan jenderal. Ni cerita perang dulu lah. Sekarang tak ada dah. Cerita perang dulu. Jadi tentera Islam ni akan menggunakan kata-kata terakhir. Aslim taslam. Serah diri, kau selamat. Jadi makna aslim di sini makna menyerah diri. Sebab tu bila kata perkataan Islam ni, antara maknanya menyerah diri. Sebab tu dalam Al-Quran Al-Karim ada ayat firman Allah Ta'ala di dalam surah Ali Imran. Itu firman Allah Ta'ala yang mana Imam Al-Qurtubi sebut dalam kitab di At-Tazkirah, panduan-panduan menjinakkan binatang. Kita tak mesti korban ni dah. Mesti korban ni panduan-panduan menjinakkan binatang. Kata Imam Al-Qurtubi sebut dalam kitab Tazkirah dia, cara kita nak menjinakkan binatang, dia kata antaranya kita membaca ayat Quran. Itulah firman Allah Ta'ala, afa ghaira dinillahi yabghun wa lahu aslama man fis samawati wa man fil ard taw'a wa karha wa ilaihi yurja'un. Tiup pada binatang, insya-Allah binatang itu tidak lari. Cubalah beramal. Tapi jangan sombong. Sombong. Aku dah baca dah ayat ni. Cubalah tengok. Kenapa? Di mana ini panduan. Yang maknanya nak menjinakkan binatang. Perkataan itu maksud dia. Firman Allah Ta'ala. Adakah di sana terdapat agama lain yang kamu cari? Walhal telah berserah diri sekalian yang ada di langit dan di bumi kepada Allah, sama ada secara sukarela ataupun terpaksa, sekaliannya kembali kepada Allah. Jadi maknanya engkau wahai lembu, jangan sombonglah, serah dirilah. Sebab kami nak sembelih ni ikut perintah Allah. Itu maksud falsafah dia. Jadi perkataan di sini digunakan perkataan aslam, makna menyerah diri. Dan juga Islam membawa maksud iz'an. Iz'an ni makna ikut. Ya? Islam ni makna ikut. Sebab itu dalam Al-Quran diletakkan syarat seseorang itu beriman, mesti dia mengikut perintah Rasulullah. Fala wa rabbika la yu'minu hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Digunakan ayat wa yusallimu taslima. Maka demi Tuhanmu, mereka itu tidak beriman kepada engkau wahai Muhammad, sehingga mereka menjadikan engkau sebagai hakim dalam apa-apa pertikaian yang berlaku di kalangan mereka. Kemudian dalam hati mereka itu tiada kegusaran atas keputusan yang telah engkau keluarkan. Mereka tunduk dengan setunduk-tunduknya, ya, taat dengan setaat-taat. Waktu dia kata Islam ni dia mana tunduk, taat. Orang ikut cakap Islam. Islam dengan makna khuduk. Khuduk ni mana tunduk juga. Ada istilah dalam Arab ni, dia ada ikut, ada makna tunduk. Dengan hati atau dengan lidah, dengan anggota. Dari segi syarak, yang dikatakan Islam itu ialah kabul hati. Mana hati itu menerima segala benda yang datang daripada Nabi SAW dan pengikut. Jadi maknanya dari sudut istilah syarak, Islam itu makna apa? Hati terima segala yang datang daripada Rasulullah SAW. Kemudian dia kata apa makna iman dari sudut lughah. Dan bermula iman pada segi lughah. Lughah maksudnya bahasa. Ialah tasdiq, yakni membenarkan dengan hati atau dengan lainnya. Dan pada syarak, tasdiq hati dan iz'an bagi barang yang diketahui daripada agama Nabi SAW dan inqiyad kepadanya. Sebab tu pengarang ni dia tak terjemah. Inqiyad ni makna kepatuhan.
kepatuhan kepada apa yang telah datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mana kalau faham pada kita di sini, pengarang meletakkan seolah-olah kedua-duanya membawa makna sama. Sebab kita tengok tak, ta'rif Islam dan iman ni ada pelbagai versi para ulama, pandangan para ulama. Satu yang meletakkan dalam setengah keadaan Islam tu bermakna iman, iman tu bermakna Islam. Dalam setengah yang lain ianya bersalah-salahan. Bermula qaul ini yang memilih oleh musannif, yakni pengarang akan dia, daripada keduanya bersamaan, keduanya pada syarak itu qaul dhaif, pada pendapat dhaif. Jadi pengarang kata iman seerti dengan Islam itu pendapat yang lemah. Pendapat yang mu'tamad, yang dipegang, berlainan keduanya jikalau berlazim-laziman antara keduanya sekalipun, dan tiap-tiap daripada keduanya itu dua bahagi. Yang pertama yang melepas pada Allah dan pada manusia, dan yang kedua yang melepas pada manusia juga, maka hanyalah ini apa benda yang melepas-lepas ni, istilah bahasa mana. Jadi dia kata satu pandangan mengatakan sama erti, Islam tu iman, iman tu Islam. Pendapat yang boleh kita pegang, yang sewajarnya kita pegang, ialah kedua-duanya makna yang berbeza. Iman makna yang lain, Islam makna yang lain, ya. Dan kalau kita lihat tiap-tiap dua bahagian itu, dia ada dua bahagian, yang melepas pada Allah, yang melepas pada manusia. Dan ini nak kata, saya tak tahu terjemahan dia, ya. Apa ni, dia guna istilah melepas ni. Nah, tapi nak bagi mudah senang. Macam yang kita faham, Muslim, Islam di sisi Allah, Islam di sisi manusia. Nah, ini makna orang ni dua-dua melepas. Saya guna istilah melepas, saya guna istilah melepas lah. Islam di sisi Allah, Islam di sisi manusia. Maknanya dia dua melepas, melepas dengan Allah, lepas dengan tanggungan manusia. Ada yang Islam di sisi manusia, kafir di sisi Allah. Nah, ada yang kafir di sisi manusia, Islam di sisi Allah. Ada yang kafir di sisi Allah, kafir di sisi manusia. Jadi semuanya ada 4 bahagian. Ya, semuanya ada 4 bahagian. Jadi kalau kita nak faham tu, saya faham makna melepas tu lah. Sebab melepas ni ada makna lain. Dia nak ceritanya pembahagian manusia ni, ada yang seseorang itu beriman pada pandangan Allah Ta'ala. Betul jadi sudah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kira mana? Kira hati. Dan mana kalau orang tu betul-betul beriman, dia beriman dengan Allah Ta'ala ni dalam hati dia, berimanlah dia, tapi dia tak mengucapkan dengan lidah. Pasal tak mengucapkan dengan lidah, nah, iman dia tadi tak sempat nak pergi, ataupun tak ada orang tanya dia, dia beriman dah, orang tak tanya pun dia. Akhir dia mati. Dia beriman tak sisi Allah? Beriman dah. Sisi manusia? Tak beriman, sebab orang tak tahu. Nah, ada juga orang yang mengucapkan dengan lidah, mengucap syahadah dengan lidah, berimanlah dia di sisi manusia, tapi dalam hatinya itu tidak percaya sedikit pun, engkar. Maka dia ni mukmin di sisi manusia, maknanya dia lepas dengan manusia, tidak lepas dengan Allah. Nampak? Ini maksud konsep melepas dengan tak melepas ni, ya. Itu mudah je sebenarnya. Boleh sikit lagi, ya. Maka Islam yang melepas pada Allah dan pada manusia itu mengikut suruh yang zahir beserta iz'an, yakni tunduk yang batin, yang perkhabaran hati yang diibarat daripadanya itu iman. Yang sebenarnya kita ni tak lepas dengan Allah, lepas dengan manusia. Maksudnya lepas di sini, dengan Allah kita betul, dengan manusia begitu betul. Maknanya manusia pun kata kita ni Islam, Allah Ta'ala pun kata kita Islam. Jangan hanya sekadar kita ni lepas dengan manusia. Manusia kita kata kita Islam, tapi dalam hati sebenarnya menolak Islam. Ini lepas dengan manusia. Kuburlah kita dekat perkuburan Islam, tapi hakikatnya adalah orang yang kufur kepada Allah Subhanahu. Dan Islam yang melepas pada manusia juga, maka hanya iaitu intisal yang zahir, maka hanyalah seperti diperlihatkan akan orang daripadanya,
bahawasanya ia Muslim seperti mengucapkan 2 kalimah syahadah, mendatang ia akan segala amal zahir daripada sembahyang dan lain, masuk ia akan masjid dan kedudukan dengan orang muslimin, memakai ia pakaian muslimin seperti memakai ia akan serban putih, serta keadaan tiada tasdik pada batinnya. Contoh orang yang lepas dengan manusia, maksudnya Islam di sisi manusia, beriman di sisi manusia, dia ni tengok zahirnya betul semua, nama Islam, nampak dia semayang. Jadi kata pengarang, pakai serban lagi, pakai jubah putih, eloklah dia. Kenapa? Tapi sebenarnya dalam hati perut dia, sedikit pun dia tidak percaya kepada Allah Ta'ala. Dia buat tu hanya sekadar berlakon. Jadi dia ni macam mana? Dia ni lepas dah dengan manusia, dengan Allah tidak lepas. Sebab Allah Ta'ala nak baca hati, bukan Allah Ta'ala nak baca zahir. Ya, sebab tu kita dalam agama ni, kita faham pada kita, yang sekalian, Islam ni zahir dan batin. Ya, zahir dan batin. Ya, maknanya zahir penampilan pun betul juga. Ya. Sebab tu kalau orang kata, ya, setengah orang, kadang-kadang orang perempuan, ya, kita nasihat dia, ya, adik janganlah pakai mendekatkan orang macam ni, seksi macam ni. Ya, kan tak ilmu. Walaupun saya macam ni, ustaz iman saya kuat. Gitu lah. Lain macam tu. Ada maknanya kita iman benda ni benda dalam, mana tahu. Ada atau dia soal kita pula. Itu tu. Hak pakai tudung lingkup tu. Nak entah-entah teruk lagi. Dia punya teori dia. Betul lah, maknanya kita ni berhukum, hakikat kita hukum yang zahir dan batin. Sebab tu dalam agama syarak menyuruh kita ikut penampilan yang baik. Tashabbahu bil qaumi in lam takum mithluhum inna tashabbuh bil rijali falahu. Dalam seorang penyantik dia kata, hendaklah kamu berusaha menyerupai orang-orang yang baik, walaupun mungkin kamu bukan macam mereka, kerana penyerupaan kepada orang yang baik adalah satu tanda kemenangan. Itu je kita. Tak kita cuba berpakaian macam ahli ibadat. Berpakaian tak pakai jubah, pakai serban, mengamalkan amalan-amalan sunnah macam ahli ibadat. Tak, padahal kita ni baru-baru nak belajar. Salah tak? Tak salah. Tak salah kan? Kerana syarak kata penyerupaan kepada orang yang baik itu satu tanda kemenangan. Menang tak? Tak. Jadi mudah-mudahan yang zahir itu akhirnya akan masuk dalam hati. Apa tu dalam agama benda zahir ni kena jaga. Tak, maknanya bukan sekadar walaupun yang dikira oleh Allah Ta'ala itu adalah amalan-amalan batin manusia. Dan kepada inilah mengisyarat oleh Nabi SAW bermula Islam, bahawa nangis saksi engkau bahawa tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar melainkan Allah, hingga akhir hadis. Dan bermula iman yang melepas kepada Allah dan yang melepas pada manusia itu tasdik hati, artinya iz'an dan kabul serta intisal, yakni patuh yang zahir. Dan yang melepas pada Allah juga, maka hanyalah iaitu tasdik hati, iz'annya daripada ketiadaan menyertai intisal yang zahir, seperti berkata-kata dengan 2 kalimah syahadah dan tiada semayang dan seumpamanya. Tapi dengan sekira-kira jika dituntut daripada yang demikian itu, nescaya tiada engan jua. Bermula iman Islam dengan makna yang pertama itu berlazim-lazim keduanya pada syarak, maka tiada tahakkuk, yakni tercapai salah satu daripada keduanya dengan tiada yang satu lagi. Jadi cerita gitu. Satu makna pengertian dia seerti, tapi hakikatnya kata pengarang pengertiannya tidak seerti. Yang muktamad yang kita pegang dia bermakna yang berbeza. Kerana iman ini adalah amalan hati, Islam ini amalan zahir. Nah, sebab itu Islam ni terletak pada sembahyang, sembahyang zahir. Tak, amalan puasa zahir, haji dan seumpamanya. Jadi iman ni amalan batin. Jadi kata pengarang, ada orang yang baik betul batinnya, tidak betul pada Islam zahirnya. Tak kena juga. Ada orang kena pada zahirnya, tapi tak betul pada batin iman, tidak kena juga. Jadi mana sebab itu kata pengarang, untuk kita ni lepas dengan Allah. Maksud lepas dengan Allah, selesai dengan Allah. Islam kita, iman kita betul dengan Allah, maka perbetulkan hati. Untuk kita betul dengan manusia, kita perbetulkan yang zahir. Tapi maknanya kita berbetul dengan manusia bukan bermaksud beramal dengan tujuan mendapat redha manusia. Tidak, bukan maksud macam tu.
ya, tetapi untuk urusan kehidupan gitu. Betul lah juga. Nah, nanti kalau orang tak tahu kita ni Islam ke tak Islam, betul lah Tuhan tahu. Nah, tapi maknanya untuk urusan. Betul dalam hukum agama dia kata amalan-amalan zahir ini untuk ahkam duniawiyah, untuk hukum-hukum duniawi. Ya, untuk hukum-hukum duniawi. Maknanya amalan batin ni adalah hukum-hukum akhirat. Nah, sebab itu maknanya orang yang dikenakan dengan hukum-hukum duniawi, dia akan selamat dalam hukum-hukum akhirat. Dan sebagaimana yang telah disebut di dalam para ulama berkenaan dengan pengertian iman dan Islam. Jadi itulah yang dapat kita faham. InsyaAllah kita sambung dalam kesempatan. Ada satu dua soalan ya. InsyaAllah kita sambung nanti mengucap 2 kalimah syahadah sebagai syarat pelaksanaan hukum Islam. Sebab apa pentingnya mengucap 2 kalimah syahadah ini? Bagaimana dengan mengucap kalimah syahadah ini akan ada hukum-hukum duniawi. Ini kita bincang tadi. Hukum-hukum duniawi. Ya, dia sebab dia ada hukum akhirat, ada hukum duniawi. Hukum duniawi ini maksudnya ialah hukum dihukumkan orang itu dalam atas undang-undang sebagai seorang Islam. IC dia tu. Hukum duniawi ini IC nama maksud mudah. Dalam surah Al-Baqarah nama Muhammad, agama Islam, itu hukum duniawi. Dah. Tapi mati nanti Tuhan tak tanya IC. Kau Islam apa? Islam mana? IC. Nah, dia gitu. Akhirat dia hukum akhirat. IC dia di sini. Nah, hukum dunia mana boleh kita kau Islam tak Islam tengok takwa ada. Kita Islam kena tunjuk IC. Hari akhirat Islam dia ialah hati. Nanti kita akan bincang berkenaan dengan mengucap 2 kalimah syahadah sebagai syarat pelaksanaan hukum Islam. Maksud hukum Islam ni ialah hukum dunia. Wallahu a'lam. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما وفقهنا في الدين واجعلنا من عبادك الصالحين ومن عبادك المخلصين ومن العلماء العاملين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.